Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita berjumpa malam ni. Betul ya Tuling ya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita untuk kita bersiaran secara langsung daripada studio C Seri Pentas yang pastinya insya-Allah rancangan kegemaran ramai, semanis kurma, respi keluarga bahagia, dan kami suami isteri mendoakan agar anda yang sentiasa terpahat di hati kami, agar anda yang sentiasa kami rindu-rindukan, sentiasa bertambah ilmu, iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk yang ingin kita bincangkan pada malam ni ya, para penonton yang ustazah dan ustaz kasih. Tajuk malam ni kalau pun kita dengar, kita rasa dengar macam sedih. mana? Kita sedih. Masa kita buka Facebook tadi pun ada pendapat kata sedih. Sedih. Kehilangan orang yang tersayang. Kehilangan orang yang tersayang. Dan tajuk yang ingin kita bincangkan insya-Allah selama sejam juga ialah setelah dia pergi. Dia pergi. Apa yang dimaksudkan dengan setelah dia pergi beginilah ya. Cuba bayangkan bagaimana perasaan seorang isteri apabila suami pergi meninggalkan isteri ini untuk selama-lamanya, takkan kembali lagi, pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan isteri hanya ditemani oleh anak-anak dan anak-anak menjadi yatim. Dan begitu juga perasaan suami yang kehilangan isteri, sama ada kehilangan itu bercerai ataupun pergi tak kembali lagi. Meninggal dunia. Dan ada kawan saya pula, dia mengatakan suami ni dah kata. Dia kata apa? Dia kata isteri dia pergi kursus seminggu je. Dia tak boleh duduk. Oh ya. Tak boleh duduk. Tak pergi kursus. Dan ada kawan pula cerita, dia kata suami pergi memancing je. Pun dia pergi tak memancing, rasa gelisah. Pergi main golf pun dia rasa gelisah. Ini pergi tak kembali lagi. Lagilah bertambah resah, gelisah dan sebagainya. Maknanya kita nak bincangkan pada malam ini tentang ibu tunggal ataupun disebut juga sebagai bapa tunggal. Sebab ataupun kadang-kadang kita sebut juga sebagai ibu berdikari. Ibu berdikari? Ataupun bapa berdikari. Oh ya ke? Ada juga disebut begitu. Ya, sebab ada orang yang mengatakan, ustazah, kami tak bahagia, kami tak gembira sebab kami dah kehilangan insan yang tersayang. Sebenarnya insan yang kita sayang ni telah pergi bertemu Allah, dan kita mendoakan agar mereka ini Allah tempatkan di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kita boleh bahagia, tapi ada petua, ada caranya. Apatah lagi bila kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah teringat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, tiada musibah apapun yang menimpa diri seseorang Muslim melainkan Allah nak menghapuskan semua keburukannya, Allah nak menghapuskan semua dosa-dosanya, walaupun duri yang mengenai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu yang berdikari ataupun ibu tunggal ataupun bapa yang berdikari, bapa tunggal, sebenarnya mereka mainkan dua peranan. Dan untuk yang sama, seorang ibu dan seorang bapa. Memang besar pengorbanan bila ini. kita dengar ibu tunggal dan juga bapa tunggal ni, kita dengar sahaja. Tapi bagi mereka yang mengalami nak jadi ibu tunggal, nak jadi bapa tunggal, bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Memang betul. Dan ada lagi satu link kita tak sebut tadi. Ada juga yang bukan ibu tunggal, tapi ibu yang ditinggalkan. Oh, ditinggalkan oleh suami. Bukan kerana bercerai, bukan kerana suami dah meninggal dunia, tapi gantung tak bertali. Ditinggalkan oleh suami. Jadi kita nak dan ada juga suami yang ditinggalkan oleh isteri. Ada juga begitu. Biar betul, Ling. Biar betul. Jadi suami ditinggalkan oleh isteri, suami tu pun sedih juga. Tentulah. Memang dia pun ada perasaan juga kan. Bagaimana kita nak bagi semangat sama ada kepada suami, kepada isteri, kepada ibu tunggal ataupun kepada bapa tunggal. Kita ada panel di studio yang insya-Allah telah bersedia daripada awal lagi. Saya perkenalkan yang berbahagia Ustazah Nur Ainun Salim yang merupakan kaunselor dan juga perunding motivasi yang lebih mesra disapa dengan Ustazah Ain. Apa khabar Ustazah Ain? Alhamdulillah, salam dulu Ustazah. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Bila Ustazah dengar kita nak bincang tentang setelah dia pergi, kita nak bincang tentang ibu tunggal ataupun bapa tunggal, dan istilah ibu tunggal dengan bapa tunggal ni ramai yang faham ya Ustazah ya. Tapi pandangan Ustazah sendiri, bagaimana pula tentang kes ataupun ibu tinggal, bapa tinggal? Boleh Ustazah ulaskan sedikit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan ustaz-ustazah. Ya, saya. Terima kasih menjemput saya. Sama-sama. Istilah
ibu tinggal, bapa tinggal. Kesian pula kan? Kesian. Tapi pada fahaman saya ialah apabila pasangan suami isteri tadi tu salah seorangnya pergi tanpa sebab dan bersebab. Tanpa sebab tu dia sendiri tahu sebabnya lah. Kalau bersebab tu contohnya dia kerja terus tak kembali lagi. Tak balik-balik. Tak balik terus. Kuat bekerja sampai tak balik ya. Sungguh gitulah. Hebat suami tu ya. Mungkin sebulan, 6 bulan, setahun, bertahun-tahun. Begitulah. Baik, pada pandangan Ustazah jugalah tentang ibu tinggal ni, bagaimana kita nak bagi mereka ni merasakan yang mereka boleh bahagia sebenarnya walaupun ditinggalkan oleh suami tanpa kabar berita, ataupun memang tahu suami tu kat mana tapi memang suami tu gantung, isteri ni tak bertali. Pertama pada saya, kita kena mencari kebahagiaan sendiri. Kalau hati kita bahagia, di mana-mana pun kita bahagia. Pasangan tu Allah takdirkan sebagai teman hidup. Partner share. Teman hidup. Teman hidup ada yang setia, ada yang tak setia. Yang setia sampai akhir hayat dan sampai ke syurga. Masya Allah. Yang tak setia, contohlah tinggal tanpa berita, gantung tak bertali. Baik Ustazah ya. Dan itu dia katakan hati manusia ya. Dia boleh manusia. berubah. Itu hati memang sebab tu disebut hati. Hati mana dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalbun mana dia berbalik-balik. Sekejap cinta, kejap tak cinta. Kejap sayang, kejap tak sayang. Kejap setia, kejap tak setia. Kejap rindu, kejap tak rindu. Begitulah kira-kiranya. Begitulah kira-kiranya ya. Dan bila kita bincang lagi tentang setelah dia pergi, Ustazah Ain dan juga para penonton, Ustazah kasih sekalian ya. Ustazah teringat ya, Ustazah Ain ya, bagaimana cerita tentang Siti Hajar. Ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Bayangkan Siti Hajar ni dengan Nabi Ismail yang masih bayi, masih kecil lagi, walaupun ditinggalkan oleh suami, berdua je ketika itu, tanpa sebarang perlindungan daripada suami, tapi Siti Hajar ni 100% mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa nak dimakan ya para penonton, tak ada air nak diminum. Namun sebagai ibu yang dalam hatinya penuh kasih sayang kepada anaknya Nabi Ismail, berusaha, berhempas pulas dan sebagainya, akhirnya mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pendekkan cerita, itu yang dapat minum air Zam-Zam. Maknanya di sini kena usaha. Maknanya kita hidup di atas muka bumi ni memang Allah uji macam-macam. Tadi Nabi Ibrahim diuji terpaksa meninggalkan isteri yang tersayang. Mana Siti Hajar tadi juga ditinggalkan suami yang tersayang. Semua ni adalah ujian daripada Allah. Maknanya kalau nabi-nabi pun ada ujian, kita pun samalah juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab nak tahu ada iman ataupun tidak. Betul tu ya. Ustazah Ain, Ustazah nak tanya soalan lagi, bagaimana mereka yang bergelar ibu tunggal dan juga bapa tunggal ni, mereka nak seimbangkan peranan masing-masing. Sebab kita tahu kalau kita sebut ibu tunggal, maknanya dia seorang-seorang kena jaga anak dia. Dialah jadi ibu, dialah jadi ayah. Kalau bapa tunggal, dia kena jaga seorang-seorang anak-anak dia. Dialah ibu dan dialah juga ayah. Dan ada kalanya ibu ni bila dia bersedih, dia boleh lagi melepaskan segala kesedihannya kepada anak-anak. Ibu sedihlah, ayah kamu tak ada begini begitu dan sebagainya. Tapi bapa tunggal ni walaupun dia sedih, dia tak boleh nak curahkan kesedihannya kepada anak-anaknya sebab orang laki-laki ni memang dia nak jaga gentleman ataupun kontrol macho. Kontrol macho. Walaupun dalam hati bengkak aja. Dalam hati sedih tentu. Je. Tapi tak boleh nak share, tak boleh nak bercerita. Jadi bagaimana nak seimbangkan kedua-dua peranan sebagai ibu dan sebagai ayah dalam masa yang sama nak berikan sepenuh kasih sayang kepada anak-anak. Silakan Ustazah. Jadi kepada ibu tinggal dan bapa tinggal, sama saja lelaki perempuan. Pertamanya kembali pada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena terima hakikat bahawa hidup ni penuh dengan ujian. Ujian dan balasan di akhirat. Kita kena terima juga bahawa besarnya ujian, besar ganjaran. Kecil ujian, kecil ganjaran. Oleh sebab tu pertama, apabila kita ditimpa situasi begitu, kembali pada Allah dan kita bina hubungan yang baik dengan Allah. Jaga hubungan Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian kita susun strategi diri kita. Kekalkan emosi yang stabil, jaga kesihatan diri, berfikir secara positif. Bukan dia seorang saja yang ditimpa musibah, ramai lagi yang ditimpa musibah. Dan seterusnya kena cari elemen-elemen yang positif. Kawan-kawan yang positif, suasana environment yang positif. Elakkan yang negatif.
bila kita cari kawan-kawan yang positif, suasana yang positif, automatically kita akan positifkan diri kita. Dan sebelum kita berehat, hayatilah kata-kata daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Tertarik Ustazah dengan kata-kata daripada Abdullah Ibnu Mas'ud? Kata beliau, pada setiap kesenangan di sana ada kesedihan, dan tiadalah sebuah rumah yang diliputi kegembiraan melainkan akan diliputi pula oleh kesedihan. Itu kata-kata hikmah, kata-kata hikmah. Dan selepas ini ada tetamu istimewa kita. Siapa tetamu kita? Tetamu kita ini dia ni pasangan dia meninggal ketika anak masih kecil. Apa ujian, apa dia punya cabaran yang dia tempuhi selama kehilangan orang yang tersayang. Untuk mengetahui apakah cabaran yang dihadapi oleh beliau ketika suaminya bagi meninggal suspend dulu. Apa kata Semanis Kurma? Berhenti seketika, kembali bermahabah. Selepas ini pastikan jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia menyambung mahabah kita dengan tajuk Eling setelah dia pergi. Kita dengar sedih, tapi sebenarnya di sebalik kesedihan tu kita nak bagi semangat supaya kita sebenarnya boleh bina keluarga bahagia. Sebenarnya di sebalik kesedihan ada hikmah kita tak tahu. Ada hikmah kita Allah tak nak tahu. bagi kepada orang yang hebat ujian yang hebat. Betul, dan bila Allah sayang kepada kita, sudah pasti kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kita dah bersama dengan Ustazah Ain, ya Ling, ya. Namun para penonton kita tertanya-tanya, siapakah tetamu yang dimaksudkan oleh Ustaz Wan Akasha? Seseorang yang kita kata kehilangan pasangan masa tu anak masih kecil lagi. Bila anak kecil, tentulah anak kecil cabarannya besar. Siapakah insan yang Ustazah maksudkan? Tidak lain dan tak bukan, iaitu Siti Nordiana alias kamera dah fokus dah. Ustazah panggil Nana, ya? Ya, Nana. Memang peminat pun panggil Nana? Betul. Dikenali sebagai Nana. Betul. Nana, apa khabar? Alhamdulillah. Orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Felda Sendayan, ya? Ya, baik. Ustazah nak terus tanya soalan kepada Nana. Tapi sebelum tu, dekat ujung sana, tetamu kita yang kita surprisekan. Yang istimewa juga. Yang istimewa. Memang sebab pengalaman tu kita nak share malam ni. Tak lengkap kalau kita tanya ibu tunggal saja. Memang tak adil lah. Mesti panggil dua-dua sekali. Kenapa semangat lebih sangat malam ni? Oh, tentulah. Oh, ya. tak adil kalau kita cerita tentang ibu tunggal saja. Sebab kita depan bapak kita tunggal ni penonton pun terdiri daripada lelaki dan perempuan. Mesti kata tak acila kau dengar ibu-ibu saja, bapaknya mana. Jadi yang berbahagia Tuan Haji Ramli Yusof yang sebenarnya ada pengalaman yang bergelar sebagai bapa tunggal, ya Tuan Haji, ya? Ya, saya. Bila sebut bapa tunggal ni, Tuan Haji masa tu kematian isteri. Ya, betul, saya. Ya? Ada anak berapa orang? 5 orang. 5 orang. Membesarkan anak seramai 5 orang. Ya. Susah ke? Senang ke? Macam mana? Sikit je, Tuan Haji jangan jawab Nak banyak. kata susah tak susah juga. Pasal benda tu kita terpaksa hadapi. Makna susah senang kita hadapi. Jadi kalau kita kata susah, jadi susah. Betul. Jadi kalau kita senang, jadi senang. Itu yang kita nak dengar tu. Kita akan sambung lepas ni. Bagus ayat tu. Tentang susah tu macam mana, senang tu macam mana. Bagus tu, tapi ayat tu. peminat Nana pun tak sabar juga nak dengar suara daripada Nana. Ya. Sebab tengok Nana sekarang dah berhijab. Alhamdulillah. Menutup aurat dengan begitu sempurna. Semoga ramai rakan-rakan artis di luar sana yang ikut jejak langkah Nana, insya-Allah. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, amin. namun di sebalik wajah yang kita nampak senyum, hati kita tak tahu Nana, ya. Mungkin Nana boleh kongsi sedikit dengan kami dan juga peminat Nana di luar sana. Mereka ingin tahu apakah cabaran Nana apabila Nana bergelar ibu tunggal dan kita difahamkan dalam usia yang begitu muda. Mungkin nak memberi semangat kepada ibu tunggal yang berada dekat luar sana. Silakan Nana. Okey, terima kasih kepada Ustazah dan Ustaz kerana sudi mengundang saya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya cabaran yang saya hadapi semasa saya menjadi ibu tunggal ni sebenarnya ada banyaklah cabaran dia. Yang pertama sekali masalah ekonomi lah. Itu masalah yang paling utama sekali lah. Sebabnya saya struggle seorang diri mencari rezeki untuk anak saya dan semua benda semua memang on saya lah, saya seorang. Maknanya saya dah kena tak ada tempat bergantung. Kalau sebelum ni ada suami kan, tapi bila dah bergelar ibu tunggal ni, cabaran dia memang everything saya kena buat sendiri. Susah atau senang, saya memang saya sendiri. Dan dalam pada waktu itu saya
banyaklah macam ialah buat apa-apa saja yang untuk menyara hidup saya dengan anak saya, tapi yang penting halal lah. Macam contohnya, macam saya memang seorang penyanyi. Yalah, kadang-kadang nyanyi pun tak semestinya sentiasa ada persembahan. Jadi saya pada tu saya adalah buat bisnes side untuk side income. Jadi memang cabaran dia tu memang saya kena struggle lah. Saya kena struggle. Sebut tadi tu cabaran ibu tunggal mana-mana pun termasuk Nana yang Ustazah dengar, cabaran yang pertama sekali adalah di segi ekonomi. Ya, betul. Adakah keluarga turut membantu ataupun ada dapat bantu dari mana-mana? Ataupun bantuan daripada mana-mana ataupun memang Nana tak nak siapa-siapa bantu, Nana nak memang titik peluang. Ada orang nak bagi tapi tak nak. Okey, sebenarnya saya memang jenis begitu. Saya kalau susah pun saya suka cari sendiri. Saya tak suka susahkan family saya sebab saya pun sekarang dah 29 tahun. Jadi everything saya, kalau saya susah pun saya tak nak orang tahu. Selagi saya ada kudrat, selagi Allah bagi kesihatan pada saya akan teruskan usaha saya untuk terus struggle cari rezeki untuk anak saya. Baik, masa tu kan anak umur berapa? Nama anak Rayyan, kalau tak silap Ustazah kan? Nama anak saya Muhammad Rayyan Nakai. Muhammad Rayyan Nakai. Nakai. Oh, sedapnya nama. Oh, okey. Masa tu umur Rayyan ni berapa? Sewaktu saya bercerai, umur Rayyan dalam lebih kurang setahun lebih. Setahun lebih. Baik, kita akan tanya selepas ni kepada Nana. Semangat Nana sekarang bagaimana? Sudah pasti berbeza. Dulu lain, sekarang lain. Ya? Kita nak tanya Tuan Haji. Pengalaman Tuan Haji kehilangan isteri. Ya? Apa mula-mula bila kehilangan tu macam mana masa tu perasaan? Nak menerima setelah dia pergi. Dah lama berkahwin ya. Tiba-tiba perasaan tu tak boleh nak digambarkan lah, kecuali orang yang mengalami sendiri benda tu dia dapat rasa. Tapi senang cakap macam ni, sebelum daripada itu saya tak pernah sekali pun menitikkan air mata. Tetapi selepas saya ditinggalkan isteri saya pergi buat selama-lamanya, setiap kali saya teringat saya akan mengalirkan air mata. Sehingga kan doktor nak masukkan saya kepada ward psikiatrik, tapi dek kerana berkat saya ni rajin beribadat apa semua, saya pulihkan diri saya sendiri. Saya sembahyang malam, pergi masjid surau, begitu berzikir dan sebagainya. Dan berapa lama nak pulih balik itu? Berapa lama? Bulan ke, tahun ke? Kira bulan lah, bulan-bulan jugalah. Di samping tu saya ada sedikit hobi yang agak boleh menenangkan perasaan saya kan. Macam tu. Tapi dia punya kepahitan masa tu kerana saya telah berusaha sedaya upaya. Sedaya upaya, baik dia kata apa saja usaha saya akan usaha untuk menyelamatkan orang yang saya sayang. Tapi sampai masa dia berapa lama dah kahwin tu? Bersama dengan isteri tu? Lebih kurang 20 tahun lebih. 20 tahun ya. 20 tahun. Kita dah usaha sedaya upaya. Kemana saja, dengar siapa saja yang boleh berubat, yang boleh buat, saya akan bawa dia. Mungkin penonton tertanya apa penyakit isteri Tuan Haji sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau mengalami kanser. Kanser. Saya yakin Allah kata setiap penyakit ada ubat. Saya yakin. Saya sentiasa berdoa sehingga jadi zikir kepada saya, ya Allah sembuhkanlah isteriku, ya Allah sembuh isteriku. Pada bawa kenderaan kemana saja, di mana saja saya akan sebut, ya Allah sembuhkan itu. Mungkin saya berharapkan kali yang ke-1000 atau kali yang ke-1,000,000 saya sebut tu Allah sembuhkan. Betul. Dan saya anggap benda tu mungkin adalah jadi ubat kepada isteri saya. Tapi tak, Allah menakdirkan lain. Allah ambil juga dia. Sehingga kan saya macam seolah-olah menyalahkan, tapi saya terima takdir tu dengan reda. Baik, saya dah anggap dia adalah nasib saya. Betul. Di ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya Tuan Haji. Kita terpaksa terima. Mana kita pun satu masa akan meninggalkan juga. Sekarang dia tinggalkan kita dan kita satu hari nanti akan meninggal pula siapa-siapa. Ya, yang kita sayang. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji ya. Ustazah Ain. Sebenarnya bila Tuan Haji berbicara seketika tadi, Ustazah dah nak berlenang air mata. Sebab Ustazah dapat bayangkan apabila kita sayang kepada seseorang itu dan apabila orang yang kita sayang tu dah meninggal dunia, bukan senang untuk kita menerima kenyataan. Air mata mesti mengalir mencurah-curah, kesedihan tak tahu nak digambarkan. Ada orang yang bila kehilangan insan yang tersayang,
memberi satu trauma kepada mereka. Jadi ustazah, bagaimana kita nak merawat trauma bagi mereka yang kehilangan pasangan? Nak pula kita dah kahwin. Macam Tuan Haji sebut tadi dah 20 tahun, tiba-tiba pergi. Ustazah pula bila Tuan Haji cakap macam tu teringat dulu macam mana arwah abah mengembuskan nafas yang terakhir. Kami anak-anak menangis, ibu ustazah menangis, ya, kena tenangkan ibu. Ustaz pula kena tenangkan ustazah. Jadi kalau kita tak ditenangkan, trauma tu akan berganda-ganda. Jadi bagaimana nak merawat kesedihan dan trauma setelah dia pergi? Silakan ustazah. Apabila situasi melanda seperti ditinggal orang tersayang, pertama kita kena perkemaskan diri. Perkemaskan diri, kita bina dalaman kita dengan teguh. Kalau dalaman kita teguh, apa yang berlaku di luar tidak memberi kesan. Kurang memberi kesan. Pertamanya tidak lain kita kena redha dengan takdir yang telah ditentukan. Itu bukan pilihan kita. Telah ditakdirkan. Itu adalah ketentuan. Di mana pun kita tinggal, di mana pun itu juga jalannya. Maaf ustazah, saya mencelah ya. Mungkin para penonton yang kat depan kaca TV mengatakan ustazah Ain cakap bolehlah, ustazah tak rasa apa yang kami rasa sekarang ni, untuk pengetahuan para penonton. Dan dengan keizinan bila berbincang dengan ustazah Ain seketika tadi masa kita berehat, ustazah Ain sebenarnya ada pengalaman bergelar sebagai ibu tunggal. Berapa tahun ustazah? 17 tahun. 17 tahun bergelar 17 ibu tahun. tunggal. Dan anak masa tu berapa orang? Waktu itu anak saya 5 orang, yang sulung 6 tahun. Ya. Dan yang kecil dalam setahun lebih. Adakah ustazah juga trauma ketika itu? Alhamdulillah saya telah menyediakan diri dan hati yang teguh di awal-awal. Ya, ustazah nak mereka mendapat contoh daripada ustazah. Siap diri daripada awal tu, siap diri yang macam mana ustazah? Maksudnya saya rasa bahawa hidup ni ada kala indah, ada kala duka. Gitu. Jadi apabila saya lalui dugaan yang besar, saya perlu bangun sebab di belakang saya ada anak-anak. Apabila kita telah berkahwin dan berumah tangga dan dikurniakan anak, kita kena fokus pada anak. Kita fikir anak itu adalah aset yang paling berharga untuk di dunia, seterusnya sampai di akhirat dan di syurga. Kalau kita cuai dalam mendidik anak, kita gagal. Betul tu. Bila seorang ibu gagal mendidik anak, apa maknanya seorang ibu? Tak ada makna. Oleh sebab tu saya kuatkan diri. Pertama, saya susun strategi hidup. Termasuk keuangan, kesihatan. Dan saya pelajari bagaimana mendidik anak. Beli buku-buku, pergi seminar keibubapaan, demi anak berkorban apa saja. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak telah mula nampak kejayaan. Ya, baik Nana ya. Tadi Ustazah Ain kata bila tengok muka anak tu kita ada semangat, kita boleh fokus. Adakah Nana begitu? Sebab anak bersama dengan Nana ketika bercerai. Dan Nana, macam mana Nana cerita kepada anak tentang status Nana sebagai ibu tunggal? Dan Nana jangan jawab lagi. Selepas ni bagi suspend dulu. Oh, tak nak jawab sekarang? Jangan jawab sekarang. Kita ada banyak kita nak tanya. Penonton pun nak tahu ni. Jadi maknanya Nana fikir-fikirkan terlebih dahulu. Tapi sebelum tu, madah semanis kurma yang Ustazah nak para penonton hayati. Ingat, sesungguhnya ujian yang hebat hanya diberikan kepada orang-orang yang hebat. Dan ada soalan kita nak tanya selepas ini. Ada pasangan yang pergi. Kemudian contoh isteri pergi atau suami pergi, tiba-tiba pasangan dia tu dia ada penyakit kemurungan. Selepas itu dia tak dapat mengatasi penyakit tersebut, dia pun pergi sama. Selepas, kenapa terjadi begitu? Kita nak tanya selepas ni. Tapi rasanya macam sehati sejiwa lah tu, Ling. Itulah kata. Sama ada sehati sejiwa, apakah yang berlaku sebenarnya? Semanis kurma berehat seketika, kembali bermahabah selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia menyambung mahabah dengan tajuk Setelah Dia Pergi. Dan sebelum kita nak tanya tentang kemurungan tadi, Ling, kita nak bagi tahu kepada ibu tunggal. Biasanya ibu tunggal ni ada banyak cabaran setelah dia pergi. Apa cabaran dia, Ling? Bukan setakat ibu tunggal, bapa tunggal bersama. Biasanya tiga masalah yang dihadapi. Yang pertama sekali masalah ekonomi ya. Tadi Nana pun sebut dah. Sebut ekonomi. Yang kedua masalah sosial. Sosial tu apa, Ling? Perhubungan, kadang masyarakat pandang
pandang macam ni Negatif. ni negatif. Lepas tu yang ketiga psikologi, jiwa. Kita nak emosi kita macam tu Kadang-kadang Haji tadi kan tertekan. 20 tahun bersama Ya. dengan isteri, lepas tu kehilangan tiba-tiba kan, memang terasa sangat. Ya. Emosi kita mesti kuat. Betul. Kita akan cerita selepas ni bagaimana nak menangani semua masalah. Namun mungkin ada di antara anda yang ingin berinteraksi dengan Semanis Kurma, sila hubungi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Ustaz terus kepada Ustazah Ain. Tak dapat dinafikan ada di antara mereka yang kemurungan bila kehilangan insan yang tersayang. Penyakit kemurungan. Termasuk Tuan Haji tadi pun dalam konteks kemurungan juga. Ya. Jadi bagaimana nak merawat kemurungan? Sebab Ustazah, bahaya bila kita murung, kita tak rawat. Sampai ada yang tak boleh terima pasangan mereka meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian mula-mula suami pergi. Tak lama lepas tu, isteri pula pergi. Sebab terlalu murung, tak boleh nak hadapi. Jadi dalam masa yang sama, bagaimana pula persediaan anak-anak bila ibu bapa dah tiada di sisi mereka? Silakan Ustazah. Okey, kemurungan yang melanda, kita kena atasilah dengan cara tak lain tak bukan cara beragama. Ya, kita kena kembali kepada Allah dengan banyakkan doa, mengadu kepada Allah dan juga amalan-amalan dalaman. Ya. Al-Quran setiap hari dibaca, zikir jangan tinggal. Ya. Di samping tu, kita kena cari apa yang kita suka, minat kita. Apa yang kita suka masak, masuk ke dapur, cari resepi baru supaya kemurungan itu akan hilang. Ya. Seterusnya kita cari kawan-kawan yang menceriakan hidup kita. Jangan cari kawan yang sedih, jangan cari sedih sama, bertambah-tambah sedih pula. Cari kawan yang ceria, yang riang, ya. Jadi kita dapat bina hidup dengan ceria, penuh ceria. Dan kalau ada masalah datang, kita kembali mengadu semula kepada Allah, mengadu dan terus mengadu. Sesungguhnya Allah tak pernah jemu dengar aduan kita. Ya. Itu dia. Baik, terima kasih kepada Betul. Ustazah ya. Ustaz nak tambah satu lagi. Selalu tengok Semanis Kurma. InsyaAllah. Baru hilang kemurungan tadi. Betul, sebab ramai yang bagi tahu dekat Facebook Ustaz Tina Rubaiyah Mahmud, bila tengok Semanis Kurma, yang sedih tu dia dapat penawar. Ya, sebab jadi kita kena terus menonton. sebab kita cerita tentang pengalaman orang, tetamu kita, dan kita nak bagi banyak doa. InsyaAllah selepas ni doa ya. Baik Nana, soalan yang tergantung di awal tadi. Ya. Bagaimana Nana nak explain, nak terang kepada anak yang masih kecil, yang sekarang ni ayah tak bersama dengan anak lagi, tak bersama dengan Nana lagi. Lepas tu macam mana nak membesarkan anak? Silakan Nana. Okey, sewaktu saya bercerai dengan arwah Faizal dulu, untungnya sebab Ryan masih kecil, masih setahun lebih. Jadi saya tak perlu terangkan dengan lebih lanjut sangatlah sebab dia pun masih tak memahami. Dah kau terang dia tak faham. Tak faham juga kan. Tak faham. Dia tak faham juga. Cuma dia ada tanya-tanya jugalah pada saya, kenapa kita tinggal tempat lain, kenapa abah tinggal tempat lain, macam tu. Ada juga soalan cepu emas dia tu tanya. Tapi saya tangani dengan cara yang bagi dia faham yang saya dengan abah dia ni dah tak ada apa-apa hubungan. Dan selain tu memang yang kena kuat adalah diri saya sendirilah. Sebab kadang-kadang bila dia tanya, dia bukannya faham kan. Kadang-kadang dia tanya pun membuatkan kita teringat balik apa yang dah berlaku semua kan. Jadi apa yang saya buat, saya banyak minta pertolongan pada Allah lah supaya kuatkan semangat saya untuk saya terus membesarkan anak saya dengan penuh ilmu. Sebab yalah macam segala apa yang berlaku ni Allah dah takdirkan kepada saya. Betul. Dan memberi kekuatan juga pada saya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kalau tak terjadinya perkara sebegini, mungkin saya pun tak tahulah apa nak jadi kan. Jadi rupa-rupanya kan setiap yang berlaku tu bila Allah uji, Allah nak bagi sesuatu yang lebih istimewa. Itu kata hikmah yang kita tak tahu. Mana Allah lebih tahu, mana Allah bagi pada yang terbaik untuk kita. Walaupun kita sedih, tapi sebenarnya ada rahsia yang tersembunyi. Bila kita tengok Nana, kita pun rasa tenang sebab kita dapat merasakan yang Nana dah dapat ketenangan daripada penampilan Nana ni. Inilah hikmah di sebalik ujian. Ada soalan lagi tapi kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa yang bercakap? Saya Zaid Razai, Ustazah. Okey, silakan. Okey, saya kat sini cuma nak berkongsi sajalah. Okey. Di mana sebelum ni memang saya memang rapat dengan arwah ibu. Ya. So, di mana masa kehilangan dia,
saya pun masih terasa sehingga gini. Saya memang manja lah dengan mak, sehingga macam satu hari tu saya bagi tahu saya nak kahwin. So, mak pun cakap janganlah kahwin dulu, jagalah aku sampai ke akhir hayat aku. So sampai sekarang tu saya tak rasa macam saya bila nak kahwin je saya teringat ke arwah mak lah. Daripada macam ayah saya pun mula arwah mak pergi tu, dia pun orang surau kan. So masa yang arwah mak pergi ditahan kan, sehingga dikebumikan, balik rumah pun dia jadi kemurungan. So, termasuk dengan saya lah. Sampai sini pun rasa sedih lagi lah, sebab ayah pun kan dah kahwin lain kan. Lepas tu saya daripada Kuantan, saya minta kerja ke KL lah, sebab saya tak sanggup hidup sana, di mana memang setiap insan yang kehilangan tu memang cukup. Betul tu Zack, ya. Okey, terima kasih Zack ya. Baik, semoga Zack tabah. Sekarang dah kahwin ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Dan kita doakan semoga Zack mendapat isteri yang soleha. Amin. Jodoh yang terbaik insya-Allah. Ya Zack, ya. Okey. Terima kasih Amin, kerana amin. berkongsi perasaan tentang kehilangan ibu yang tersayang. tentulah, Dan ibu kata-kata tersayang. ibu Zack tu, janganlah kahwin dulu, jagalah ibu sampai ke akhir hayat. Masya-Allah, kita rasa tersentuh hati dan Tersentuh, perasaan ya. kita, ya. Baik Tuan Haji, itu tadi perkongsian perasaan daripada Zack. Kami nak bertanya lagi kepada Tuan Haji, bila dah kehilangan orang yang tersayang, bagaimana Tuan Haji mendapat kekuatan, mendapat semangat untuk mendidik, membesarkan anak-anak supaya anak-anak tak merasa kehilangan dan tak merasa kurang kasih sayang. Maknanya Tuan Haji boleh memberikan kasih sayang sebagai ayah, kasih sayang sebagai ibu dan boleh mendidik anak dengan sempurna agar berjaya dunia dan akhirat. Yalah. Ibarat kata barang yang lepas jangan digendang. Kita terpaksa hadapi hidup kita. Walau macam mana sekalipun, mana kita kena teruskan. Susah senang, pahit maung, kena teruskan. Sama ada bersama orang yang disayang ataupun tidak. Macam tu. Jadi, Dan apa amalan yang Tuan Haji buat masa kehilangan isteri itu untuk menguatkan emosi kita, perasaan kita? saya menyibukkan dirilah dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, yang baik. Bercampur dengan kawan-kawan, dengan jemaah-jemaah surau, masjid gitu gini. Dan saya sentiasa berdoa supaya cepat-cepat dapat pengganti lah. Mana betul macam saya sebut tadi lah, maknanya sentiasa berdoa, lepas tu berkawan dengan kawan yang baik-baik, lepas tu buat hobi kita. Alhamdulillah. Kita lelaki ni pada zahirnya nampak kuat. Tapi bila tidak ada pasangan tu, kita jadi lemah. Pasal seolah-olah tak ada sokongan. Mana kita boleh hidup seorang-seorang? Jadi macam mana nak dapat sokongan tu supaya tak jadi lemah? Sebab macam Tuan Haji kata tadi kan, nampak je kuat tapi sebenarnya rasa lemah. Macam mana nak bagi kuat tu? Macam kawan ustaz jugalah, dia kata isteri dia pergi kursus seminggu dia tak boleh duduk, dia gelabak. Dia baru seminggu Baru seminggu tu. Ini selama-lamanya. Silakan Haji, mungkin nak menambah sedikit. Yalah, kita kena kembali pada Allah lah. Segalanya dah ditakdirkan. Jadi kita kena hadapi dan kita minta pertolongan dia lah untuk menghadapi itu. Kita tak boleh nak hadapi seorang-seorang. Kita mesti minta pertolongan daripada Allah. Dan minta sokongan kawan-kawan, anak-anak, saudara mara. Betul tu. Sentiasa hubungi kita, beri semangat kat kita, beri kekuatan. Bercampur dengan masyarakat, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kalau kita bekerja, tumbuhkan pada pekerjaan. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Macam tu. Bagus tu, maknanya itu cerita pengalaman. Orang yang mengalami dia dapat mengeluarkan pada hati dia. Betul. Ya, maknanya bukan kita cakap saja pada malam ni, tapi kita bawa mereka yang ada mengalami situasi yang sama. Begitu juga kepada Nana. Nana, Ryan sekarang umur berapa tahun? Sekarang Ryan 5 tahun. 5 tahun. Dah pandai bercakap ke 5 tahun kan? Sebab cucu Ustaz dengan Ustaz 5 tahun, popek. Kan? Jadi Ustaz nak tanya Nana, Ryan dah 5 tahun. Adakah sekarang Nana bagi tahu kepada Ryan, dia panggil apa dekat arwah Faizal dulu? Dia panggil Abah. Abah. Ada tak Nana bagi tahu kan kepada Ryan ni, doakan Abah supaya Abah dapat tempat yang paling baik, dapat masuk syurga. Ada tak perkara-perkara seperti
hati itu Nana tekankan supaya Rayyan ni betul-betul jadi anak yang soleh walaupun abah dah tak ada di sisi? Memang betul. Nana tekankan perkara itu. Tapi sebelum tu Nana pastikan yang diri Nana macam memperbetulkan diri Nana dulu sebelum Nana nak suruh anak Nana jadi nak suruh dia buat yang baik. Ibu kena jadi yang baik ya, dulu. Betul, saya kena jadi contoh dia. Yes, dan saya banyak mempersiapkan diri saya ikut usrah. Sekarang ni saya ada join usrah fitrah di mana setiap minggu 2 kali saya akan belajar pasal agama lah. Jadi sebenarnya tujuan saya memang semata-mata kerana saya nak anak saya juga menjadi anak yang soleh. Jadi saya kena tunjukkan contoh yang baik dan saya memang ada setiap hari juga saya cakap dengan dia bacalah Al-Fatihah. Sekarang dia pun dah hafal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sejuknya dengar. Tambah pula sekarang dia dah sekolah yang Islami. Jadi saya senang sikitlah sebab memang daripada sekolah memang dah ajar apa semua. Jadi Okey, kita ada pemanggil. Terima kasih kepada Nana. Kita ada pemanggil. Kita ada caller lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustazah. Ya, silakan. Teruskan bercakap. Saya Puan Noraini daripada Kelantan. Silakan Puan Noraini. Ya, berkaitan saya nak tanyalah penyoalan. Okey. Ataupun saya nak berkongsi dengan sedikit pengalaman yang saya ada. Dan berkaitan dengan kemurungan. Setelah saya ditinggalkan hampir 2 tahun lah, setahun lebih. Sampai saat ini, saya masih terasa. Dan apabila benda ni di udara, saya rasa amat tersentuh. Jadi, macam mana saya nak ajak tips yang boleh kata trauma tu boleh hilang. Kerana ia dah lama sebenarnya. Apabila saya berkomunikasi di hadapan orang ramai, okey, saya boleh ketawa, saya boleh tersenyum, boleh bekerja. Tapi apabila saya balik ke rumah, saya dalam keadaan, saya selalu menangis. Dalam seminggu tu bohonglah. Saya kata dalam sekali je, 1 hari je saya tak menangis. Jadi perasaan ini saya kata walaupun memang dulu ada kemurungan yang amat, saya on treatment. Secara sikit-sikit saya kawal. Dan akhirnya saya berhenti stop treatment. Dan saya cuba dekatkan diri dengan Tuhan. Alhamdulillah saya semakin boleh hadapi 50%. Tapi dalam situasi ini saya mudah tersentuh. Ya, baik. Okey. Terima kasih kepada Puan Noraini. Puan Wan ya. InsyaAllah kita akan cuba untuk memberi beberapa tips dan panduan kepada Puan Noraini. Namun hayatilah madah semanis kurma. Kesedihan adalah cetusan perasaan. Namun jangan sampai ianya menjadi satu bebanan. Kembali bermahbah selepas ini ya sayang. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia menyambung mahabah kita dah sampai kepada minit-minit yang terakhir setelah dia pergi. Minit kecederaan, orang kata. Tak adalah cedera sangat, Lin. Ya. Baik, kita tanya soalan kepada Tuan Haji. Tuan Haji ni nak bagi tips kepada bapa berdikari ni, bapa tunggal ni. Kadang-kadang bila isteri dah meninggal, ibu meninggal, kadang-kadang anak tak bagi sokongan. Macam mana kita nak menghadapi situasi ini? Silakan. Kita terpaksa hadapi apa yang terjadi. Berserah pada Allah, hadapi dengan tabah dan teruskan hidup. Teruskan hidup seberapa daya yang boleh. Mencari ketenangan, mencari itu kegembiraan dan sebagainya. Dan kalau boleh cari pengganti. Itu dia. Kalau kita seorang-seorang sampai bila pun rasanya masih pincang lagi. Kalau dah dapat pengganti itu insya-Allah. Okey. Ya, baik. Ayat akhir ada pengganti tu. Tuan Haji. Tu banyak orang tersenyum kat luar. Sini tak senyum. Orang dalam, orang luar senyum. Kita senyum juga. Penonton tersenyum. Kita tumpang bahagia. Dalam keadaan tu pun dia boleh kata cari pengganti tu. Okey. Sempat lagi tu. Sempat lagi. Okey, nak promote. Okey, silakan. Nana, bagaimana Nana bertahan sehingga ke hari ini? Mungkin ada rahsia yang peminat Nana dekat luar sana yang sentiasa mendoakan Nana dan akan terus mendoakan Nana sekeluarga. Okey, pertama sekali yang membuatkan saya bertahan sampai sekarang ni memang first kali saya memang back to basic lah. Saya memang kembali kepada Allah. Di mana sebelum ni saya lalai, saya selalu tinggalkan apa yang Allah suruh. Tapi bila terjadinya perkara macam ni, ia membuatkannya saya sedar yang
bahawasanya saya banyak ketinggalan. So saya mendekatkan diri saya kerana bila saya cerita dekat orang masalah saya pun still tak boleh selesaikan masalah, still hati saya tak tenang. Jadi saya cakap tenang ni memang kena cari, memang kena cari dengan Allah. Memang kena dekatkan diri dengan Allah. Saya banyak sibukkan diri saya. Saya baca sebuah buku. Buku tu memang banyak bagi dorongan pada saya, iaitu Jangan Bersedih. La tahzan. Memang bagusnya. Sangat memberi impak pada hidup saya. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya alhamdulillah lah, kerana terjadinya perkara ini saya insya-Allah saya jadi orang yang alhamdulillah ada ketenangan yang luar biasa bila berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, dan kita doakan semoga Nana terus istiqamah. Insya-Allah. Terima kasih. Baik Ustazah, bagaimana nak bagi semangat kepada para ibu tunggal dan juga kepada anak-anak kepada yang kehilangan Puan Wan tadi ni, termasuk juga kepada Puan Wan tadi tu, Puan Nuraini tadi yang dah setahun lebih dah tak boleh nak hilang kesedihan, trauma tu tadi. Silakan Ustazah. Pada Puan Nuraini tadi memanggil apabila dah berusaha dan belum temui jalan bahagia, temuilah pakar sekretari. Temui pakar sekretari, dan di sana mungkin ada treatment tertentu untuk memulihkan jiwa yang dilanda kemurungan tadi. Yang keduanya, cari kawan-kawan. Pastikan kita ada kawan-kawan yang sentiasa bersama, sama ada anak-anak, keluarga, mak, ayah, dan kita kena cari apa yang kita suka tadi. Kalau kita suka melancong, pergi melancong. Dan yang seterusnya boleh juga kita pindah rumah, pindah situasi je baru, supaya kehidupan, perasaan kita akan sentiasa segar. Dan yang penting, cari keceriaan. Cari keceriaan tertentulah dengan cara kita kembali kepada Allah Ta'ala. Baik Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Ustazah tambah sikit lagi macam ada Dan tadi. Dan kepada anak-anak tadi, apabila kita ada anak, fokus pada anak-anak. Fokus anak-anak, sebab anak tu harta kita, dan sampai syurga kita bersama anak. Jangan abaikan anak-anak. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah. Sebagai rumusannya daripada kami berdua, sebelum Ustaz nak bagi beberapa doa buat kita amalkan bersama-sama. Bila kita sedih, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah nak tinggalkan 3 perkara. Yang pertama sekali, ingat, termasuk kepada Puan Wan Nuraini tadi, yang pertama sekali, ingat kesenangan yang abadi dalam syurga yang hakiki. Sebab Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 77, katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sementara, di hari akhirat kekal abadi dalam syurga. Yang kedua, ingat Allah sayang kita. Sebab dalam hadis Qudusi, Allah perintahkan kepada malaikat turun ke bumi, timpakan ujian kepada hamba-hambaku kerana aku rindu nak mendengar suara daripada mereka. Yang ketiga, sesungguhnya Allah bila mencintai sesuatu kaum, diujinya, kata Nabi SAW. Barang siapa redha, ia mendapat keredaan Allah. Barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, ia mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dapat redha Allah. Daripada Ustaz Yang pertama sekali, amalkan doa surah Al-Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulang-ulang banyak kali. Dan surah Al-Baqarah ayat 250, supaya Allah kurniakan kepada kita kesabaran yang mantap untuk menghadapi sebarang ujian. Kesabaran dan juga kita kata ketenangan dan juga kekuatan. Ketenangan hati yang luar biasa. Dan pesan Nabi juga, bila kita diuji, ada musibah dan sebagainya, selalu sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tajuk minggu depan. Tajuk minggu depan jangan lupa, iaitu serumah dengan mertua. Serumah dengan mertua. Samalah menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Itu kita bincang minggu depan. Kalau tak sempat nak tonton Semanis Kurma, tengok ulangan hari Isnin ni semua sekali. Jam 9 pagi ataupun layari www.tonton.com.my. Semoga perbincangan kita pada malam ni akan mendapat banyak rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih lagi kepada Tuan Haji Ramli, kepada Nana, kepada Ustazah Ain, kepada anda yang tidak berganjak ke mana-mana. Sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua.